Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wardah sebagai pengerusi majlis pada pagi ini. Yang saya hormati juga bapa-bapa dan juga Bapak Syarifuddin yang merupakan dosen yang menjemput bawa saya untuk bersama-sama dengan Hari Aksara Internasional yang disambut di sekarang ini. Juga kepada rakan saya Dr. Zulkarnain Hamson. Alhamdulillah saya suka berkenalan dan juga mengenali figure hebat Dr. Zulkarnain. Jadi sangat banyak info-info yang yang telah dikongsi kepada kita pada hari ini. Jadi kalau Dr. Zulkarnain membicarakan tentang literasi dari aspek media dan juga impaknya kepada peradaban, jadi saya nak mencari satu dimensi lain ataupun satu sudut lain untuk kita melihat juga isu literasi ini dari sudut akidah Islam, dari sudut agama itu sendiri. Adakah bagaimana literasi itu mempunyai hubungan secara langsung dengan tamadun, dengan peradaban manusia. Juga literasi itu juga mempunyai hubungan secara langsung dengan akidah kita sebagai seorang Muslim. Jadi suka saya next pergi pada slide saya yang pertama. Saya di sini, saya maklumkan juga kepada ibu-ibu dan bapa-bapa yang berada di sini. Next. Slide kedua please. Okey. Saya suka nak maklumkan kepada ibu-ibu dan bapa-bapa yang berada di sini bahawa saya hanya menyediakan slide dalam bentuk yang sangat ringkas sebab kita boleh berbincang, berwacana daripada hasil slide yang saya kongsi pada hari ini. Jadi apabila kita bincang tentang literasi dan Bapa Zulkarnain dah menjelaskan secara jelas, secara panjang lebar bagaimana bermulanya perkataan, di mana bermulanya perkataan literasi dan bagaimana proses literasi itu berlaku dalam kalangan manusia. Jadi sebenarnya dalam Islam itu sendiri, kalau kita melihat bagaimana susul galur kejadian kita manusia bermula daripada Adam, dan daripada Adam itu Allah dan apabila Adam dan Hawa itu diturunkan ke bumi, manusia berkembang, dan apabila manusia berkembang, manusia mula semakin jauh daripada agama. Jadi untuk membawa semula manusia kepada agama, kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mengutuskan para rasul dan nabi. Dan para ulama mengatakan antara 600 hingga 1000 tahun ada seorang nabi atau ada seorang rasul yang akan diutuskan. Apa yang saya mahu bawa kepada ibu-ibu dan bapa-bapa pada hari ini, kebangkitan pengutusan para nabi, para rasul dan para nabi, dia diutuskan bersama dengan literasi. Adanya wahyu, adanya lembaran-lembaran, adanya kitab yang diturunkan. Bila ada lembaran, artinya adanya tulisan, adanya bahasa, adanya bacaan yang diturunkan kepada manusia untuk manusia mengetahui dan juga untuk manusia menyedari bahawa hakikatnya sebagai manusia perlu bertuhan, perlu mentauhidkan Allah, perlu mengesakan Allah, perlu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hakikatnya juga di dalam wahyu-wahyu serta melalui kertas-kertas, lembaran-lembaran ataupun mashaf-mashaf, suhuf ataupun juga melalui kitab-kitab adalah mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjauhi dan juga melarang manusia daripada mendekati syirik kepada Allah, daripada menjauhi syirik kepada Allah, berjihad di jalan Allah dan sebagainya.
Oleh itu literasi, kalau dikatakan literasi juga membentuk ketamadunan dan peradaban manusia daripada zaman berzaman, ataupun kita boleh melihat kesan peradaban dan ketamadunan manusia melalui proses literasi yang berlaku dalam kalangan masyarakat ketika itu. Kita juga boleh ia juga menunjukkan kepada kita bahawa agama yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita manusia ini daripada zaman Nabi Adam sehinggalah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Islam, dan akidah Islam itu dia bermula dengan proses literasi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sana ada konsep membaca dan ada konsep menulis yang telah digariskan kepada kita bagi proses untuk membentuk keinsanan dan juga kemanusiaan itu sendiri. Jadi dalam usaha kita untuk mencapai kemuncak keinsanan kita sebagai manusia di muka bumi ini, proses awal yang perlu ada adalah proses ilmu. Di mana untuk kita memperolehi ilmu, di antaranya adalah melalui Iqra dan juga qalam, ya, membaca dan juga menulis. Jadi menurut hemat saya dan juga pandangan saya sendiri, literasi ini tidak mempunyai kaitan yang sangat langsung dan juga kaitan yang sangat rapat dengan pembangunan kita sebagai manusia, peradaban kita, termasuk juga agama kita sendiri. Agama itu tidak datang secara kosong, tetapi datang melalui ilmu yang telah dibekalkan Allah kepada para nabi dan rasulnya dan disampaikan kepada kita. Dan wahyu juga diturunkan melalui Iqra, ya, melalui Iqra, melalui proses membaca dan juga menulis. Dan kalau kita mengikuti juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membuktikan bahawa Iqra itu ataupun Quran itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu itu adalah datang membenarkan bahawa wahyu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh melihat figure Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Muhammad sebagai rasul yang terakhir. Figur yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diutuskan, yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rasul itu adalah figur yang figur yang ummi, iaitu figur yang tidak tahu membaca dan menulis. Figur yang tidak tahu membaca dan menulis, itulah yang diutuskan Allah sebagai rasul. Namun begitu, ilmu yang diturunkan Allah, wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang boleh dibaca dan ditulis. Maka lahirlah ramai para sahabat selepas itu yang menulis setiap wahyu, yang menulis setiap firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada di kertas-kertas ataupun di pelepah tamar ataupun di kulit-kulit kayu, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka Sayyidina Umar ketika itu telah mengambil keputusan bersama dengan persetujuan sahabat untuk mengumpulkan dan juga membukukan Al-Quran di dalam bentuk tulisan, hasil daripada hafazan dan juga hafazan mutawatir daripada para sahabat, para hafiz yang ada pada ketika itu. Maka keluarlah Mashaf Osmaniyah, ya, Mashaf Hafsah dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan kepada kita satu perkembangan ataupun pada saya sendiri apabila saya membuat kajian literasi ini, saya rasakan sangat indah. Bukan dia satu perkara yang kita yang sekular, yang kita asingkan daripada agama, tetapi dia adalah merupakan
agama itu sendiri merupakan satu perkara yang bersepadu antara keperluan dunia dan juga keperluan kita di akhirat. Tidak ada pemisahan di antara agama dan kehidupan. Tidak ada pemisahan di antara dunia dan akhirat. Itu yang saya cuba nak bawa melalui makna ataupun makna literasi daripada konteks agama itu sendiri. Next. Slide kedua please. Okey. Saya suka juga dalam surah dalam surah Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ لَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Sekejap ya. لَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah mensyariatkan kepada kita. Allah telah mensyariatkan kepada kita agama. Agama yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh dan juga yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah diwasiatkan juga kepada Nabi Ibrahim dan diwasiatkan juga kepada Nabi Musa dan diwasiatkan kepada Nabi Isa untuk tegakkan agama dan tidak berpecah belah, ya. Dan satu perkara yang sangat rumit bagi orang-orang musyrikin untuk apabila kita menyeru mereka untuk kembali kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang pilih untuk memberi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Apa yang saya nak gambarkan di sini bahawa akidah Islam itu adalah akidah yang diimani dan yang dipegang semenjak pada zaman Nabi Adam sehingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perubahan. Apa yang dibawa oleh Nabi Adam, apa yang dibawa oleh Nabi Idris, apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, apa yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa adalah akidah Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan penutup kepada segala nabi dan rasul. Dia merupakan penyudah ataupun yang menyempurnakan agama itu sendiri sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan kepadamu nikmatku dan aku redha Islam sebagai agama. Sebab itu beza perkataan wasabihi dengan perkataan auhayna. Wasabihi itu adalah wasiat Allah kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim untuk bawa akidah Islam, bawa agama. Bila sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan auhayna, Allah wahyukan. Itu merupakan makna pelengkap, penyudah, adalah penyempurna kepada agama itu sendiri. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan akidah Islam yang telah dibawa oleh para nabi yang terdahulu. Dan suka juga saya nak menyentuh juga isu akidah ini adalah di sana ada yang pensyariatan. Syariat ulama' bersetuju mengatakan bahawa syariat para nabi tidak sama. Syariat Nabi Daud tidak sama dengan syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa tidak sama dengan syariat Nabi Isa. Kerana syariat itu adalah sesuai untuk zaman itu, umat tersebut dan pada ketika itu. Manakala akidah, pegangan, keimanan, dia adalah satu perkara yang mutlak, yang memang sama sejak pada zaman Nabi Adam beriman kepada Allah sehinggalah zaman kita, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini itulah yang dikatakan dengan akidah Islam. Jadi apabila kita berbicara tentang literasi, berbicara tentang proses untuk menjadikan seorang yang berilmu, kerana literasi itu adalah proses untuk menjadikan seorang yang berilmu.
yang tidak jahil. Jadi akidah ini datang untuk mengisi proses ilmu itu. Ya. Sekiranya kita tidak menyeleweng sebagaimana sebagaimana berlaku kepada pengikut-pengikut Nabi Isa yang telah menyelewengkan kitab Injil, ataupun pengikut-pengikut Nabi Musa yang menyelewengkan kitab Taurat, ataupun pengikut-pengikut Nabi Daud yang menyelewengkan kitab Zabur, maka di sana dia bukan lagi dikatakan orang yang berilmu. Sebab ilmu itu datang dengan konsep yang betul, iaitu konsep yang yang membawa kepada kebenaran, bukan berlakunya penyelewengan. Jadi literasi dalam Islam adalah literasi untuk menjadikan kita seorang yang berilmu, menjauhkan kita daripada seorang yang jahil. Kerana dengan ilmu itulah sebenarnya yang akan menjadikan kita jelas tentang akidah kita, tentang pegangan kita, dan juga tentang tentang anutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, slide saya yang ketiga. Silakan, slide saya yang ketiga. Okey, terima kasih. Okey, sebab tajuk saya adalah literasi dalam akidah Islam dari perspektif andragogi. Apa dikatakan andragogi? Kita biasa mendengar pedagogi. Dan pedagogi dia adalah seni untuk mengajar kanak-kanak, remaja, ya, dan juga remaja, dan juga mungkin golongan belia. Namun begitu, andragogi dia adalah seni pengetahuan untuk mengajar orang dewasa. Bagaimana cara nak mengajar orang dewasa? Artinya di sana, bila kita berbicara tentang akidah Islam, dengan ilmunya, dengan isi kandungannya, dengan keperluan yang ada di dalam akidah Islam, di sana ada satu lagi proses bagaimana nak deliver, bagaimana nak sampaikan akidah Islam ini. Ya, di sana adanya perbezaan bagaimana nak sampaikan akidah Islam kepada kanak-kanak, kepada pelajar nursery, pelajar peringkat pra awal sekolah. Ya, bagaimana nak menyampaikan tentang akidah Islam kepada kanak-kanak di sekolah rendah, ataupun di sini di Indonesia dipanggil apa ya, apa dia, SMA, sekolah rendah, ya. Dan bagaimana nak menyampaikan akidah Islam kepada pelajar-pelajar menengah. Dan ada satu lagi sesi pembelajaran bagaimana kita nak menyampaikan akidah Islam ini kepada orang yang sudah dewasa, kepada mereka yang baru nak mengenal agama dalam usia 30 tahun, dalam usia 40 tahun, dalam usia 50 tahun. Jadi proses ataupun seni mengajar, ya, seni untuk mengajar orang dewasa ini dinamakan andragogi. Seni pengetahuan mengajar orang dewasa. Bagaimana cara kita mengajar orang dewasa itu dinamakan andragogi. Jadi kajian andragogi ini bukanlah satu kajian baru yang dibawa oleh Barat, tetapi sebenarnya adalah satu proses yang telah ada juga di dalam agama kita, dalam Islam. Malah Rasulullah SAW sendiri adalah di antara pembimbing, pendidik yang menunjukkan kepada kita cara bagaimana mengajar orang dewasa. Mungkin perkataan andragogi adalah satu perkataan baru, tetapi mengajar orang dewasa adalah satu perkara yang telah berlaku sejak zaman dahulu lagi. Hatta pada zaman para nabi dan rasul terdahulu, termasuk pada zaman Rasulullah SAW. Kerana pada awal-awal kebangkitan Rasulullah dan pada awal-awal Rasulullah SAW dibangkitkan menjadi Rasul, pelajarnya, muridnya, pengikutnya, umatnya adalah terdiri daripada orang-orang dewasa. Artinya Rasulullah juga sudah mempunyai teknik, mempunyai cara bagaimana untuk mengajar orang dewasa supaya mereka mudah faham, supaya mereka mudah terima. Ya. Namun begitu, saya suka juga nak membawa sebab
kenapa perlu ada perbezaan antara pengajaran kepada orang dewasa dengan pengajaran kepada mereka-mereka yang kepada pengajaran kepada golongan kanak-kanak dan juga remaja. Ada 4 sebab yang dibawa oleh Knowles 1970 yang membezakan andragogi dengan pedagogi, iaitu orang dewasa ni mempunyai ciri-ciri matang, kematangan dan kemandirian yang tinggi. Sebab mereka dah berusia, mereka sudah berpengalaman luas dalam kehidupan, mereka dah makan garam yang banyak. Makan garam banyak bukan ambil 1 kilo garam makan, tetapi setiap hari dengan masak-masak. Jadi dikatakan mereka bahasa kalau kami di bahasa Melayu di Malaysia, orang makan garam ni adalah orang yang mempunyai pengetahuan, mempunyai pengalaman yang lebih berbanding kita golongan yang masih belia ini. Jadi orang dewasa ini mempunyai kematangan dan kemandirian, mempunyai pengalaman yang luas dalam kehidupan, termasuk juga mereka ada kehendak yang sendiri. Berbeza dengan kanak-kanak, kadang-kadang kanak-kanak itu belajar disebabkan paksaan daripada ibu bapa, kehendak daripada orang luar, faktor luar yang mendorong kanak-kanak dan remaja belajar. Berbanding kita orang dewasa, kita kalau kita masuk kelas, pergi kelas dewasa, termasuk saya mengambil PhD dalam usia saya 45 tahun. Ketika itu usia saya sudah dianggap dah sangat dewasa. Dan saya selesai PhD ketika usia saya 49 tahun, dah di hujung senja. Apa yang mendorong saya untuk terus belajar dan juga mempelajari? Kehendak diri sendiri untuk meningkatkan keupayaan diri, menjadi orang yang lebih berkualiti, mendapatkan keyakinan diri. Jadi itu adalah merupakan kehendak diri yang tidak ada pada ramai kanak-kanak dan remaja. Sebab kebanyakan anak-anak kita bila mahu belajar biasanya dibawa dan diajar dan dipujuk oleh ibu bapa dan terpaksa dihantar tuition untuk memastikan anak kita terus berjaya. Ini adalah perbezaan besar antara kehendak orang dewasa dengan kanak-kanak dan juga remaja. Yang keempat, apa yang membezakan pembelajaran berdewasa dan kanak-kanak ini adalah kita golongan dewasa belajar untuk menyelesaikan masalah, problem solving. Apa pembelajaran yang kita mahu sebab untuk selesaikan masalah, sama ada masalah sendiri ataupun masalah orang lain. Jadi itu di antara yang membezakan keinginan kanak-kanak. Kanak-kanak belajar dia bukan nak menyelesaikan masalah. Ya, kanak-kanak belajar, ya betul nak menyelesaikan masalah, nak menyelesaikan masalah ibu bapa. Bukan menyelesaikan masalah dia pada kita. Dia tak fikir pun nak selesaikan masalah dengan ilmu dia. Tapi menyelesaikan masalah kita ibu bapa, anak kita pergi sekolah, anak kita akan menjadi orang yang pandai, orang yang berilmu dan akan menjadi orang yang berguna pada masa akan datang. Ya. Jadi itulah yang membezakan antara pembelajaran di peringkat kanak-kanak dan juga pembelajaran di peringkat dewasa. Sebab itu hari ini saya memilih perbincangan ini iaitu literasi di dalam akidah Islam dari perspektif andragogi untuk kita tengok bagaimana sebenarnya cara mengajar akidah Islam kepada orang dewasa. Okey, next slide saya yang terakhir. Silakan slide saya yang terakhir. Ada apa? Joglo kita. Okey, naik atas sikit. Okey, terima kasih. Saya suka nak membawa cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajar para sahabatnya tentang agama, tentang akidah. Dan kita tahu bahawa apabila Rasulullah dibangkitkan menjadi rasul, kita mempunyai 2 marhalah di dalam di dalam dakwah itu sendiri. Yang pertama marhalah di Mekah, ya. Yang kedua marhalah di Madinah. Marhalah di Mekah adalah marhalah di mana Rasulullah SAW menekankan aspek akidah Islam kepada para sahabatnya. Ya. Marhalah di Mekah siapa itu minta tolong mute? Okey. Marhalah di Mekah adalah marhalah di mana Rasulullah SAW menekankan aspek akidah kepada
kepada umatnya ataupun kepada para sahabat. Dan marhalah ini boleh dilihat melalui surah-surah Makkiyah yang ada di dalam Al-Quran. Dan paling kita boleh baca dalam juzuk 30 dalam Al-Quran yang keseluruhannya menjelaskan tentang nilai-nilai akidah, isi kandung yang berkaitan dengan akidah, sama ada berkaitan dengan para nabi, berkaitan dengan rasul, berkaitan dengan hari akhirat, berkaitan dengan qada dan qadar, berkaitan dengan ketuhanan itu sendiri. Ya. Jadi bagaimana cara Rasulullah mengajar orang-orang dewasa ini? Apa andragogi Rasulullah di dalam dipanggil teknik Rasulullah di dalam mengajar orang dewasa ini, para sahabat ini. Sebab kebanyakan yang memeluk agama Islam, yang beriman dengan Rasulullah di Mekah pada awal-awalnya adalah terdiri daripada para sahabat yang telah dewasa. Rasulullah sendiri berusia 40 tahun. Ya, sahabatnya ada berusia 45 tahun, ada berusia 35 tahun, ada berusia 30 tahun. Yang paling muda adalah Sayyidina Ali yang berusia 10 tahun ketika beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, jumlah yang muda, yang kanak-kanak dan belia di Mekah yang beriman pada ketika itu sedikit berbanding dengan jumlah orang-orang dewasa yang telah menerima agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi saya ada kongsikan bersama dengan kepada tuan-tuan, kepada ibu-ibu dan bapa-bapa. Ada berapa ya? Ada lebih kurang 11 tata cara ataupun 11 kaedah yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar akidah kepada orang dewasa. Yang pertama adalah dengan Rasulullah menggunakan cara yang jelas dan mudah. Tidak berbelit-belit, dipanggil caranya mudah. Contohnya Rasulullah, contoh Rasulullah bercakap, maknanya mengajak mereka beriman. Aku nak mengajak kamu beriman kepada Allah. Perkataan yang tidak ada satu tidak berbunga-bunga, terus mengajak kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita, menjadikan alam. Dan ini boleh dilihat melalui melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul kata, aku ani abudullah wajtanibut taghut. Contohnya, beriman kepada Allah dan tinggalkan taghut. Ya. Jadi komunikasi Rasulullah dengan para sahabat jelas, mudah. Okay. Yang kedua, secara berperingkat. Apa dikatakan berperingkat? Rasulullah tidak bawa agama ini sekaligus. Maksudnya A to Z nak difahamkan dalam masa satu hari. Tidak. Secara berperingkat. Nak ceritanya, sempurnanya Islam itu selama 23 tahun. Sehingga sampai pada satu ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nak sampai pada ayat itu mengambil masa 23 tahun. Dan setiap pengajaran-pengajaran itu berlaku bagi setiap perkara. Kadang-kadang pengajaran berlaku dengan peristiwa. Banyak peristiwa yang berlaku yang memberikan pengajaran juga kepada orang-orang dewasa ini. Yang ketiga, melalui suruhan dan tegahan. Ada yang Rasul suruh dan ada yang Rasulullah larang. Juga adalah sebahagian daripada proses mengajar orang dewasa. Yang keempat, melalui khutbah, ceramah, syarahan. Ya, khutbah juga merupakan sebahagian daripada proses mengajar orang dewasa. Yang kelima, melalui soal jawab. Ada pertanyaan, sahabat bertanya, Rasulullah jawab. Sahabat bertanya, Rasulullah jawab. Ya, ada pertanyaan yang membantu untuk untuk proses pengajaran kepada para sahabat. Yang keempat, yang keenam, melalui proses bercerita. Ada juga yang Rasulullah bercerita tentang kisah Ashabul Ukhdud, bercerita tentang kisah Zulkarnain yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita-cerita zaman lampau, cerita sekarang, cerita akan datang, seperti kisah Rom yang mengalahkan Parsi, ya, dan banyak cerita-cerita Rasulullah juga membawa kepada proses pengajaran kepada orang dewasa. Termasuk juga melalui isyarat dan lakaran.
Seperti kisah Rasulullah bercerita tentang hari kiamat. Bagaimana dekatnya hari kiamat seperti 2 jari. Ya. Jadi itu adalah di antara cara Rasulullah untuk menyampaikan kepada para sahabat orang-orang dewasa ini tentang kisah hari kiamat. Ya. Yang kelima, yang ketujuh, yang ke-8 melalui qudwah hasanah. Qudwah hasanah ini adalah ikutan, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa rasul. Pada kita, Allah Subhanahu Wa Taala dah jadikan Rasulullah pada jiwa, pada diri Rasulullah itu adalah contoh tauladan yang baik bagi mereka, liman kana yarjullaha wa rasul, bagi mereka yang mengharapkan Allah dan Rasul. Di sana Allah dah jadikan Rasulullah itu sebagai contoh tauladan yang boleh kita ikut. Yang seterusnya ke-9, melalui kata-kata motivasi dan baik. Banyak kisah di mana kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Tetapi Rasulullah tidak terus marah. Walaupun sahabat-sahabat sebelahnya dah marah. Seperti kisah seorang badui yang datang kencing di masjid. Ya? Seperti kisah seorang badui yang datang kencing di masjid. Bagaimana para sahabat itu dah seperti Saidina Umar dah angkat pedang nak pancung lelaki tersebut. Tetapi bagaimana Rasulullah menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang bermotivasi untuk memberikan dia kesedaran dan akhirnya dia memeluk Islam. Kata-kata motivasi Rasul sebenarnya dia tak tahu. Sebab itu dia buat. Jadi kata-kata itu nampak macam biasa. Tetapi kata-kata itu memberikan motivasi, memberikan satu perkara yang melembutkan hati mereka-mereka yang keras hati kepada agama. Begitu juga kisah seorang badui yang datang menarik pakaian Rasulullah sehingga nampak merah di leher Rasulullah. Sahabat semua dah mula mengangkat pedang untuk pukul lelaki tersebut. Tetapi Rasulullah menegahnya dan memberitahu bahawa lelaki ini sebenarnya dipanggil tidak bermaksud begitu padanya. Ya. Jadi ini memberikan kelebihan kepada Rasulullah sendiri dan juga memudahkan mereka untuk datang dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi lah kisah-kisah seperti bagaimana Rasulullah melayan seorang perempuan Yahudi yang sentiasa mengganggu perjalanannya di tengah jalan, letak najis, letak duri, letak macam-macam. Sehingga satu ketika bila Rasulullah lalu, jalannya clear, jalannya licin, tidak ada siapa yang datang. Rupa-rupanya Rasulullah tanya, ke mana perginya wanita ini? Sebab Rasulullah tahu wanita ini suka mengganggu dia. Dan sahabat memberitahu bahawa wanita ini sedang sakit. Maka Rasul pergi ziarah dia, bawa hadiah lagi. Jadi bagaimana Rasulullah sebenarnya melayan kejahatan dengan kebaikan. Ya, melayan kejahatan dengan kebaikan dengan harapan mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya berlakunya problem solving juga di dalam pendidikan orang dewasa. Ya, pendidikan orang dewasa juga membawa kepada problem solving. Bagaimana masalah-masalah yang berlaku dibincangkan bersama dengan Rasulullah. Banyak kisah yang berlaku bagaimana Rasulullah berbincang dengan para sahabat untuk menyelesaikan masalah-masalah. Artinya ada perkara yang datang direct wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ada perkara-perkara yang berkaitan dengan keduniaan yang mana merupakan hasil perbincangan Rasulullah dengan para sahabat. Okey, yang seterusnya adalah menjaga maruah. Ya. Yang seterusnya adalah menjaga maruah bagaimana dalam proses mengajar orang dewasa. Dan bagaimana dalam proses mengajar orang dewasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga maruah mereka. Sekiranya mereka tersilap, Rasulullah tidak menghina, tidak memburukkan mereka dan tidak memalukan mereka. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan makna yang baik, menutup kesalahan mereka dan meminta supaya sahabat untuk bersabar. Jadi saya melihat bahawa
kaedah yang disampaikan oleh Rasulullah merupakan kaedah andragogi, yang mana ini di antara perkara-perkara yang juga boleh digunakan dalam proses kita untuk pelaksanaan andragogi. Jadi daripada kesimpulan daripada kesemua yang ini, saya berpandangan bahawa antara perkara yang saya rumuskan bahawa Rasulullah menggunakan kaedah dikatakan wacana polemik, maknanya dengan orang dewasa ini kita perlu ada wacana, kita perlu ada perbincangan, kita perlu ada soal jawab, kita perlu ada interaktif ya antara dua belah pihak supaya orang-orang dewasa ini, maaf ya cucu saya di sini. Okey. Okey, supaya supaya kaedah-kaedah ini kita boleh simpulkan dalam kaedah ini bahawa Rasulullah melaksanakan proses wacana, proses soal jawab, proses dialog, proses timbal balas, proses interaktif antara baginda bersama dengan para sahabat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperolehi ilmu. Tujuannya adalah untuk memperolehi ilmu. Kalau tidak, orang dewasa ni dia agak sukar nak dipanggil, kalau kita mengajar sebagaimana orang kanak-kanak secara semua kalau kita dengan kanak-kanak secara talaki sepenuhnya pun susah kita orang-orang yang dah sampai pada usia 4 series, 5 series nak terima keseluruhannya. Tetapi proses tu boleh berlaku secara lebih efektif, lebih berkesan apabila adanya proses perbualan, proses perbincangan, proses wacana, soal jawab dan sebagainya. Jadi saya rasa di situ sahaja perkongsian saya pada hari ini. Jadi sebelum itu kesimpulan yang saya boleh bawa adalah literasi adalah satu konsep yang dekat dengan Islam dan dia adalah sebahagian daripada proses untuk mendapat ilmu dan juga untuk membina tamadun. Dan dalam Islam itu sendiri kita melihat proses literasi itu bermula seawal manusia menjadi seawal manusia wujud di muka bumi ini melalui ilmu yang telah dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam dan diteruskan oleh para nabi terdahulu, para nabi yang selepas itu. Dan proses ini juga berterusan kepada masyarakat sebagaimana yang telah dibentangkan oleh Dr. Zulkarnain tadi, bagaimana tamadun-tamadun itu bermula dengan proses literasi yang berbagai-bagai proses dan berbagai-bagai bahasa yang berlaku. Ini adalah merupakan hasil daripada ilmu yang telah dibekalkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam dan berkembang biak kepada keturunannya di muka bumi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.